Semua ready ke? Assalamualaikum. Okey. Kita boleh start. Okey. Assalamualaikum. Selamat petang. Petang Sabtu hari ini. Semua macam mana? How are you feeling right now? Okay. Ada yang tidur petang ke? Okay. My name is Elina. Saya Elina Effendi. Kalau Instagram Elina Effendi. Okay. Sebelum saya start, saya nak tanya. Tahu tak kenapa saya ada 2 bowl ni dekat depan saya? Sebenarnya kan 2 bowl. Ada 4 bowl. Kenapa ada 2 bowl? Tambah 2. Kenapa? Boleh jawab tak? Kenapa saya ada banyak bowl ni? Kenapa perlu banyak sangat bowl ni? Kenapa perlu banyak sangat Thermomix ni? Ada jawapan tak? Senang memasak banyak. Itu satu. Okay, saya tahu yang baru beli Thermomix kan? Yang baru tengah seronok explore Thermomix ni saya nak cakap. Satu ni sebenarnya saya beli. Lagi satu ni saya dapat free. Macam mana nak dapat free? Siapa tahu macam mana nak dapat free? Senang je nak dapat free. Dalam 1.5 minggu saya dapat ni free. Macam mana nak dapat free? Kena jual 6. Jual 6 free 1. Wah, ini apa ni? Kena jadi advisor. Jadi advisor best tau. Dapat ni free, dapat macam-macam free. Sebenarnya 1 bowl ni pun saya dapat free daripada jadi advisor. Sebenarnya 2 saya rasa saya dapat free. 2 saya dapat free daripada jadi advisor. Nak jadi advisor senang je. Hanya bayar RM268. Dapat apron hijau kita tu. Dapat thermomat tu RM190. Lepas tu dapat bag lawa, bag hitam ni. Macam Chanel kan? Bag hitam ni, dapat ni. Lepas tu dapat folder, dapat flip chart. Lepas tu dapat join club Team Dynamics kita yang very eksklusif. Okay. RM268 saja dapat semua ni dan boleh dapat free Thermomix. Best kan? Okay, kalau nak tahu dengan lebih lanjut nanti Elina explain at the end of the show atau boleh tanya advisor macam mana nak jadi advisor. Okay? Sebelum sebelum kita start, okay, Elina nak cakap sendiri sedikit. Kenapa important kita kena ada 2 bowl? Okay? So dalam kita punya show hari ni kita ada Chef Queen. Chef Queen ni akan buat salmon lemon hollandaise. Okay, wah, nama macam dekat kafe kan. So dia akan tunjuk betapa senangnya nak guna 2 bowl bila masak. Lepas tu kita ada nang dia akan buat lasagna bolognese. Okay, itu pun senang kalau guna 2. Dan kita ada Cikgu Zura, Chef Cikgu Zura. Dia akan buat Japanese cotton cheesecake. Okay, semua ni resepi-resepi ni memang senang kalau ada 2 Thermomix. Okay, tak payah nak pergi basuh or rinse first and guna. Boleh terus guna 2. Macam Elina ada satu yang khas untuk baby. Okay, so Elina punya baby esok 1 tahun. Kesian dia kan kat rumah kan, duduk 1 tahun kat rumah. So esok dia punya first birthday. So bila dia start makan, Elina tak ada beli yang food processor untuk baby semua tu. Kalau beli tu kan ada lebih kurang 2-3 ribu ringgit juga kan. Masa first baby dulu Elina pinjam daripada orang sebab kita akan guna sekejap saja kan, lebih kurang 6 bulan. Jadi Elina ada 1 bowl hanya untuk baby food. Okay, lepas tu ada 1 bowl untuk dessert, untuk minuman. Yang lain tu boleh buat tempoyak, boleh buat sambal petai, boleh buat sambal belacan, semua tak bercampur. Itu best. Ada yang ada kucing kan semua, yang buat makanan untuk kucing pun diorang super separate. And ada juga yang family ada member yang allergic dekat nuts, dekat dairy, itu pun kena separatekan bowl. So ada macam-macam reason why kita ada banyak-banyak bowl, tapi reason yang common ialah because mencepatkan kita punya proses pemasakan. Tapi kalau ada 2 Thermomix lagi cepat. Nak ada 2 Thermomix lagi 1 free, jadi advisor. Okay? Alright. So
Okay, so kita berkenalan dulu dengan Thermomix. Okay. So saya Elina Effendi, tadi saya cakap saya daripada tim Dynamix. Kita punya chef-chef hari ni semua dari tim Dynamix. Boleh follow diorang dalam diorang punya Instagram. Queenie memang popular lah. Dia memang kita panggil Queen of manual recipe. Dia banyak ada dia punya own recipes. Boleh follow dia dekat at Queenie Queen. Kan? Betul kan Queenie? You punya Instagram. Lepas tu Nang, dia pun suka share pasal experience dia dengan anak-anak dia yang ada eczema semua tu. So dia boleh follow dekat SL by Nang. Okay, SL by Nang. Lepas tu Cikgu Zura kita dia bila dia buat video tu semua memang macam kita belajar betul. Suka sangat konten dia. Okay, boleh follow Cikgu Zura dekat Zura Haris. Semua kat Instagram. Okay, alright. Sebelum kita start, Elina nak cakap lah. Thermomix ni sebenarnya boleh address macam-macam isu-isu kita bila kita masak. Okay, Thermomix boleh menjadi money saving. Okay, boleh savekan duit kita. Kita tak, walaupun kita ada antara kita memang dah pandai masak, dah pandai bake kan. Tapi kadang-kadang kita bake tu macam ingredients kita guna banyak-banyak tu tak jadi. Roti yeast tak naik, semua tak menjadi. Lepas tu kita rugi ingredients. So Elina ada banyak customer yang dia memang pandai masak, pandai bake. Tapi diorang kata asyik rugilah diorang punya ingredients ni sebab ada yang salah. Tapi dengan Thermomix takkan salah sebab ada cookie do step by step, okay? Jadi kita save money kat situ. Tak tercakap juga kita save money daripada order GrabFood atau Foodpanda semua tu kan. Lepas tu reliably easy, sangat senang. Cookie do tu memang step by step kita tengok. Very easy, okay? Healthy, kalau nak diet kan. So kita boleh kurangkan gula, kita tahu apa yang kita letak dalam makanan kita. Kalau kita order GrabFood semua tu, tak tahu dia guna preservatives kan, Ajinomoto, memanglah banyak Ajinomoto. Tapi dengan Thermomix kita boleh buat kita punya stok semua sendiri. Okay, very very easy. Kreatif. Minggu lepas kita tunjuk, kita buat semua kita punya food warna-warni, tim pelangi. Kids semua suka. So kreatif ni pun termasuk dengan dapat meluangkan lebih masa dengan anak-anak. Anak-anak suka sangat bila diorang dapat buat ice cream semua, lollipop semua dengan Thermomix, diorang buat sendiri, best kan. Lepas tu time saving, yang PDPR semua ni kerja from home, tak ada masa lah kita nak duduk kat dalam kitchen tu lama-lama kan. So kita letak ingredients, kita boleh jalan 10 minit buat macam-macam dalam 10 minit tu kan. Dengan Thermomix nanti kita tunjuk boleh address semua isu-isu bila when it comes to masak ni. Okay, so Thermomix ni memang datang daripada Germany, tu semua kita tahu kan. Ada dijual di lebih 80 negara termasuk di Malaysia. So di Malaysia sejak tahun 2009. Okay, dah menang banyak awards ni. Awards teknologi, awards design juga. So memang kita tak boleh nak compare dia dengan benda-benda baru yang nak tiru Thermomix ni, okay? Sebab Thermomix ni pun diproduce oleh company Vowet yang dah lama dah dekat dunia ni lah, dah lebih 130 tahun. So it's a very established company and yang buat Thermomix ni lebih 120 engineers. Okay, so kalau dalam 10 tahun, 20 tahun lagi ada masalah dengan Thermomix, tak payah risau, mesti ada customer support. Mak mertua Elina ada TM31 ni dah 20 tahun. Pernah masuk servis sekali tapi dia masih guna banyak TM31 ni. Dia ada TM6 juga dengan TM31. Jadi dah 20 tahun masih boleh servis lagi. Kalau kita beli kompetitor yang baru-baru masuk ni, Kickstarter ni semua, boleh tahan ke company ni 3-4 tahun? 3-4 tahun lagi you nak servis you punya mesin tu tak tahu ke mana lah kan? Thermomix dah lama. Daripada 1960-an. Start dengan blender. Kita masukkan fungsi pemanasan, dia evolve. Jadi TM6. Okay. TM6 ni daripada tahun 2019. Dan ia adalah Thermomix yang pertama yang ada software, ada wifi, connectivity. Jadi macam phone, kita boleh upgrade software dia. Jadi lebih fungsi-fungsi yang kita akan dapat dengan Thermomix ni.
Jadi lagi lama dia jadi lagi banyak fungsi dia. Macam Cookie Do tu kan. Cookie Do ni kita punya online recipe portal. Bila launch ada 40,000 resepi kat dalam Cookie Do tu. Sekarang dah ada lebih 72,000 resepi. Tak terbuat semua kan. So dengan Thermomix ni it keeps getting better and better. Alright? Okay. Sekarang kita kenal dulu dengan semua aksesori Thermomix yang you akan dapat lepas ni. Okay, so Thermomix ni semua aksesoris dia. Ada banyak lagi kat sini. Kita start dengan atas ni. Ini kita panggil Varoma set. Varoma ni dia punya steaming set. Dia short form untuk vapor and aroma. So dia ada 3 bahagian lah. Dia ada dia punya tutup. Ini kita panggil Varoma tray untuk bahagian atas dengan Varoma dish. Okay, so kalau kita nak letak ayam, 1 ekor ayam boleh masuk dalam ni. Kapasiti dia 3.3 liter. Tapi yang bestnya, kita boleh steam banyak-banyak ingredients sekali arum. Kat bawah ni boleh letak vegetable semua, kentang ke apa. Kat atas ni kita letak fish, meat, semua boleh buat sekali. Okay, lepas tu ini pun kita boleh jadikan strainer. Bila kita masak pasta, nak basuh vegetables, boleh guna ni as strainer. Ini kalau tak kat situ just nice. So Elina suka letak, lepas tu tuang je. Okay, so ini Varoma set. Lepas tu kita ada kat dalam ni, kalau buka, kalau yang baru dapat Thermomix, ramai yang baru dapat Thermomix kan, dia buka, dekat dalam ada simmering basket kan. Simmering basket ni kalau kita nak steam benda yang sikit-sikit, kalau nak makan seorang kan, nak steam broccoli ke apa, tak payah guna Varoma tu, guna ni saja. Okay, lepas tu yang best tu kita guna untuk masak nasi. Tak nak kerak-kerak semua tu, masak ni, nasi guna ni best. Okay, so Elina guna ni untuk masak nasi everyday, Thermomix ni. Tak ada rice cooker ya. So kita letak nasi kat dalam ni, letak air kat dalam ni. Bila nasi tu masak, air ni jadi warna putih sebab air kanji. Jadi kita makan sebenarnya healthy rice. Kita tak makan air-air kanji tu. Kalau kita makan dalam rice cooker tu dengan air-air kanji tu semua kita makan. Okay. Jadi itu sebab kita panggil low GI rice kalau kita makan Thermomix, nasi dengan Thermomix. Yang masak dengan Thermomix. Okay. Lepas tu kita boleh letak pasta kat dalam ni. Lepas tu boleh steam juga kan macam yang saya cakap tadi. Lepas tu bila panas nak bawa keluar, kita guna spatula ni. Okay, spatula ni dia ada hook kat belakang. Kita boleh hook dan keluarkan macam tu. Okay, and simmering basket ni dia pun jadi strainer. Kalau kita buat air macam lemonade tu semua, kita tak payah perah-perah lemonade tu. Potong setengah, letak kat dalam. Kalau nak buat asam limau asam buih, limau tu semua letak je kat dalam, tak payah potong-potong. Kita letak asam, letak air, letak gula, blend 2 saat, 4 saat, guna ni jadi strainer. Jadi aksesori Thermomix ni boleh guna untuk beberapa fungsi, bukan satu saja. Itu sebab dia banyak design award kan. Lepas tu kita ada spatula ni tadi boleh jadi hook. Lepas tu kalau kita letak ni nak kacau, kita letak ni nampak lubang ni kan. Kita nak kacau, nampak tak ring ni. Ring ni kita letak macam ni, dia tak akan kena dia punya blade kat bawah tu. Okey, macam tu saja. Lepas tu bila kotor, kita letak kat atas table, dia tak akan kena permukaan meja tu. Lepas tu dia takkan pusing-pusing juga. So benda-benda kecil macam ni kita suka kan, kita tak terfikir tapi designer semua fikir. Okey, lepas tu kita pun ada, ini kita panggil butterfly whisk. Okey, ini untuk kita kacau, untuk buat whipping cream. Kalau kita masak ikan ke apa tak nak berkecai, kita guna ni juga. Ini senang saja. Dalam ni kita ada blade tu kan. Ini kita letak saja. Macam tu. Okey, senang saja nak guna. Ini kita panggil butterfly whisk sebab dia boleh macam butterfly je lah. Okey. Lepas tu, okey, kita cakap pasal mixing bowl ni. Mixing bowl ni 2.2 liter, kapasiti dia banyak, besar. Okey. Jadi kalau buat kari ke apa, boleh 6 orang makan. Okey. 1 ekor ayam, kalau tak potong, dia potong dia punya kepak saja, boleh masuk kat dalam ni semua. Okay, so capacity very large.
Kalau ada resepi yang dia tak sampai, dia tak take the whole 2.2 liter, kita boleh double the portion as long as dia tak naik sampai maximum amount ni kat atas ni. Okay. So kalau kita tengok dia punya kat dalam ni, dia punya blade tu ada 2 yang tinggi dengan 2 yang rendah kan. Lepas tu dekat one side dia tajam, dekat belakang tu dia tak tajam. Jadi bila kita masak benda-benda macam ikan semua tu tak berkecai sebab blade ni boleh reverse. So dalam teknologi Thermomix ni, dia punya blade boleh pusing clockwise, boleh pusing anti-clockwise. So bila kita nak kacau saja, tak nak dia cincang, boleh pilih mode reverse. Okay? Alright. Lepas tu, kita pun ada measuring cup. Measuring cup ni ada indikator 50 ml dengan 100 ml. So ini kalau kita nak letak barang-barang kecil lah, krim ke apa nak letak, boleh letak tulisan dalam ni. Selalunya memang ini kat dalam attach to the lid lah. Bila kita buka ni, bila kita nak tengok, kalau nak letak ingredients cepat, atau bila kita nak guna baroma set. Okay. Lepas tu kita pun ada, ni kita panggil splash guard. Bila kita masakan yang panas, high temperature mode, kita guna high temperature mode, tak nak terpercik, kita letak di atas ni. So ini untuk safety feature lah. Okay. Lepas tu, Thermomix ni powered by very powerful German motor. Okay. So ada beberapa appliance kitchen ni, bila masak, dia panas kan? Bila kita guna panas. Dengan Thermomix ni, dia frictionless motor. So dia takkan panas. Okay, yang panas hanya bowl bila masak. Dan ada indikator kat sini, selalunya warna hijau. Kalau saya buka, yang ni warna hijau. Lepas tu kalau dia merah, maksudnya panas. Jangan pegang ni. Okay, tapi yang lain semua ni takkan panas. Yeah. So ini kita panggil frictionless motor yang ada kat dalam Thermomix. Lepas tu dengan all these accessories, kita pun akan dapat satu lagi gift, basic cookbook, which is very best. Kat dalam ni banyak tip-tip macam mana nak buat bread yang best, macam nak buat kek lawa-lawa, semua ada kat dalam ni. Okay, so ini best. So itu semua datang sekali dengan you punya set. Okay. So Thermomix ni harga sebenar dia RM7,188. Tapi sekarang kita ada RM200 promotion, jadi RM6,988. Kalau beli full price cash, company bagi extra, okay, boleh pilih antara 2 cookbook. Antara Malay Kitchen dengan Chinese flavors. Kalau suka makanan Cina, yang ni suka makanan Melayu, boleh pilih ni. Ini extra kalau beli full payment. Tapi sekarang ramai yang suka kita punya installment plan. Kita ada 2 type of installment plan. First, untuk credit card saja, full installment plan, 6,988 boleh tukar je 24 bulan, 18 bulan, 12 bulan atau 6 bulan. Okay, melalui 4 bank, Maybank, CIMB, Hong Leong dan Public Bank. Kalau pilih 24 bulan macam Elina, bayar RM291 je sebulan. Kenapa Elina fikir Thermomix ni very affordable bila Elina fikir RM291 sebulan? Sebab I definitely spend more than that on GrabFood. Beribu on GrabFood. RM291 sebulan sahaja. Okay. Tapi kalau ada debit card, boleh pilih option 3. Option 3 ni debit card boleh, credit card pun boleh. Bayar deposit RM2,988, RM4,000 convert into installment. Kalau ambil 18 bulan, RM222 saja sebulan. And yang ni semua credit card boleh, semua debit card boleh asalkan ada Visa dengan Mastercard. So popular lah. Tu sebab sekarang semua kata chef-chef je tak sekarang bukan chef-chef saja yang boleh ada Thermomix. Kita semua boleh ada Thermomix, kita semua boleh jadi chef. Okay? Lepas tu kita punya offer this month dapat ni free. Elina ada banyak ni free. Banyak ni free. Elina ada banyak ni sebab Elina suka sangat. Tak payah guna bowl. Lepas tu ini kita panggil thermoserver. Okay? Capacity dia 2.2 liter, sama capacity dengan Thermomix ni. Jadi apa yang kita tuang memang cukup. Lepas tu kalau nak bawa pergi rumah kawan-kawan, pergi rumah mak mertua, lawa lah macam ni, macam chef kan. Macam ni. Bukannya pakai bowl, lepas tu letak cling wrap, semua tu tak ada. Okay. So ini thermoserver ni made of very high quality stainless steel. Makanan boleh stay hot or stay cold.
Okay, so it's very nice lawa kan. So ini offer untuk semua type of payment. Kalau beli in this last 2 weeks, ni dapat free. Ini very popular, semua orang suka. Lepas tu kalau beli by end of the month 31 Ogos dapat lagi satu free 3 bulan extended warranty. Dengan Thermomix sudah dapat 2 tahun, ini tambah 3 bulan lagi. Tak pernah company bagi, Elina pun tak dapat ni. Okay, 3 bulan extended warranty sampai 31 Ogos je. Dan kalau beli by this Monday, boleh dapat delivery by 9 September. So ini another special promo yang company baru announce semalam hanya untuk this weekend. Pre-Merdeka promo. Okay, so letak order cepat-cepat untuk dapat Thermomix dengan cepat. Okay, alright. So Thermomix ni memang dia buat semua benda lah. Lebih 20 function, 20 fungsi. So kita ada steamer, Elina steamer dulu, 3 tingkat, ada cerik, ada mixer, ada bread maker, ada kettle, rice cooker, semua tu jual. Semua tu jual, dapat duit, boleh subsidize Thermomix. Okay, so semua boleh buat dalam ni. Kalau dulu kita ada all this bread maker semua ni, semua kita letak dalam kabinet kan, takkan semua nak letak atas counter kan. Jadi at the end memang tak guna. Kalau Thermomix ni memang kita letak situ je, kita guna. Sebab dia boleh buat semua benda. Kettle semua boleh. Sous vide machine, slow cooker semua boleh. Okay, so itulah best Thermomix ni. Okay. Lepas tu, siapa yang patut ada Thermomix? Semua patut ada Thermomix. You single. Okay, takkanlah tiap hari nak order Grab food kan. Nak makan sedap-sedap, malas pula nak buat untuk seorang. Tapi Thermomix ni kita boleh adjust dia punya portion dia. Okay, lepas tu kalau you baru kahwin, tak beli lagi apa-apa, mixer semua tak ada, tak payah. Hantaran tu cakap dengan you punya tunang, I nak Thermomix je. Tak ada Thermomix, tak kahwin. Okay, untuk mak bapak kita yang kita takut dia nak masak dengan api, dengan gas, lupa tutup gas semua, belikan Thermomix. Memang safe. Lepas tu boleh masak duduk juga. Okay, lepas tu untuk yang ada anak kecil-kecil, kita weekend kita tahu nak buat apa. Takkan nak asyik suruh dia swimming dekat dalam float punya swimming pool tu je kan. Macam saya pun ada juga. Kita buat aktiviti yang best dengan dia. Buat cupcake, buat ice cream dengan dia. Dia orang suka semua ni. Okay, so memang Thermomix ni untuk semua orang. Dengan itu, saya nak pass dekat Syah kita yang pertama, Nang, yang akan buat lasagna bolognese guna 2 mixing bowl. Okay, kenapa kita nak 2 mixing bowl? Sebab menyenangkan proses pemasakan. Macam mana nak dapat second mixing bowl tu? Hanya perlu refer kawan untuk beli Thermomix. Lepas tu you dapat second mixing bowl ni dengan harga RM698 termasuk simmering basket. Okay? Termasuk simmering basket RM698. Harga sebenar kalau you pergi dekat Thermomix punya website RM1,500 lebih. Jadi 55% diskaun. Semua memang nak dua mixing bowl ni, okay? Jadi refer kawan tahu, you punya kakak mesti nak, you punya adik semua mesti nak. Refer diorang kat you punya advisor untuk beli, lepas tu you boleh dapat ni dengan 55% diskaun. Okay, so sekarang kita pergi ke Nang. Okay, thank you Elina. Alright, hi, Assalamualaikum. Saya Muna Faizura. Tapi you guys boleh panggil Nang nickname kita Nang. Okay, so now hari ni kita nak tunjuk untuk masak lasagna pakai 2 bowl. Okay, resepi pakai 2 bowl. Lagi cepat kan macam Elina cakap kan. Alright, so kita start masak straight away dulu, okay? Okay. Lasagna ni dia dalam cookie dough maksudnya dia auto cooking lah. Kita memang ambil yang auto, senang je sebab kita nak klik next, okay? Alright, for starting kita ambil satu resepi. Okay, resepi lasagna ni dia ada banyak jenis dalam ni. Ada dalam foreign language, so korang boleh filter pergi pada English, okay? So senang korang nak buat Okay, so before start nak masak, korang boleh tengok kat bawah ni dulu. Okay, scroll down ke bawah, so korang boleh tengok ingredients dia kat sini. Apa yang korang perlukan? Cukup tak bahan-bahan dia nak buat semua, okay? Boleh baca sekali lalu dia sekali impas, baru nanti korang boleh prepare barang-barang dulu, okay? So kita dah cukup bahan, kita boleh start masak. Okay, so first sekali kita kat sini dia suruh kita untuk sangat
keju, right? Okay, dia nak apa? Parmesan cheese, right? Okay, so dia suruh masukkan 100 hingga 200 gram saja. Dia pre-weight kat sini, okay? You guys kena klik there, dia akan pergi pada baseline 0. So, korang masukkan. Letak je macam tu. Masih di tengah weight tu, jangan tangan atau apa-apa, jangan tekan mesin ni. Sebab nanti dia akan kirakan tangan kita sekali berat. So, just atas angin macam ni, campak. 57, dia nak 100 kan? Okay, so 82, 97, masukkan lagi. Kita masukkan lagi kalau suka kita punya lasagna rasa cheese sangat, kita masukkan lagi sampai habis, okay? This one, yang bahan timbangan tu ikut pada kesukaan masing-masing. Nak cheese banyak ke, nak cheese kurang ke, okay? Alright, so nampak step by step. Dia akan suruh kita buat, so kita ikut je sebab kita panggil guided. Dia guide kita untuk masak dia, okay? Before this, Nam tak pernah buat lasagna, okay? Minggu ni baru start buat, okay? Sebab kita punya teammate Sarah cakap dia sedap sangat lasagna ni. Okay, now untuk 15 saat sahaja dia akan grated kita punya sangat kita punya keju, okay? Alright, so kita just klik dial spin ni, kita pusing knob ni je. Sebab Nam dah biasa dengar, bila dia dah dengar ringan tu maksudnya dia dah settle dah dalam tu, dia dah sangat hancur. Alright, so spatulahnya. Okay, tadi ketul-ketul cube-cube tu kan. So kita tunjuk, dia dah sadar, dia dah jadi hancur macam ni. Alright, 15 saat je. Alright. Sebab dia punya turbo machine dia punya ni memang sangat powerful, okay. Dia pusing setiap saat. Satu saat dia pusing 700 lebih pusingan kan, sebab dia 1 minit 10,700 dia punya speed, dia punya apa nak cakap dia punya laju dia, okay. 10,700 sekali spin 1 minit dia pusing banyak tu, 10,700, okay. Umpama kalau korang nak convert into walk kereta, macam motor dia laju macam korang bawa kereta 250 km per hour, okay? So sangat powerful dia punya turbo ni. Alright, so kita keluarkan dia punya cheese dulu. Alright. Okay. Okay, so next kita nak masak kita punya bolognese sauce, okay. Right, dia suruh transfer, dapat dia ajar one by one, transfer, lepas tu dia suruh basuh bowl ni macam tu, okay. Tapi sebab kita nak straight away buat, so tak ada masalah Okay, so sekarang ni dia suruh masukkan vegetables, is it? Okay, vegetables, celery ke, tomato ke, kalau you all ada. Kebetulan Nang tak ada semua tu, so kita ganti, kita masukkan butter mushroom. Sebab sedap kan butter mushroom kan? Okay, so butter mushroom. Then kita next, dia suruh taruh oil. Okay, ni pun sama juga. Tekan je tab kat sini, so dia akan timbangkan sendiri. Berapa banyak korang punya oil. Okay, oops, tak. Dia terlebih terkurang tak apa Alright. Okay, so now apa dia nak buat lepas ni? Next, okay, dia suruh letak balik lid ni, okay. Untuk proses apa? Untuk proses chopping, okay. So dekat sini pusing je knob dia sampai maksimum. Sekejap je dia chopping. Okay, and then keep measuring kat pencil. Okay, now dia nak buat, dia sekarang nak masak, okay. Nak masak kita punya mushroom dalam ni, okay. So, bila kita klik next tadi, kita just pusing juga sekali lagi. So, sekarang ni dia tengah saute. So, menumis kan, macam nak bagi dia, kalau you all letak bawang, so bawang tu akan jadi macam caramelized punya bawang tau, memang sedap lah, okay. Macam Nang nak buat lasagna, Nang tak nak letak bawang sebab ada orang kat rumah ni tak suka makan yang ada bawang, okay. So, 5 minit dia akan tumis kita punya ingredient
Jadi kalau korang masukkan bawang tadi, Ana masukkan mushroom, butter mushroom. Okay, so now kita terangkan sikit tentang kehebatan mesin Thermomix ni. Okay, nanti kawan kita akan terangkan, Queen akan terangkan, Cikgu Zura akan terangkan juga. Okay, so kita terangkan function yang kita panggil dia manual cooking. Okay, manual cooking ni, sebab sekarang kalau kita pakai mesin ni, kita panggil auto sebab kita just click next. Okay, guided. Okay, kalau you all nak pakai manual, dekat sini dia akan ada. Kita tekan sini. Okay, kita boleh main sambil dia masak, kita boleh tengok. Kat sini kita ada scale, kita ada dome, maksudnya bin. Okay, kita ada turbo, kita ada semua kat sini. Function. Okay, yang paling best yang kat bawah-bawah ni lah, sebab contoh function egg boiler. Okay, egg boiler ni dia akan offer you guys untuk buat 5 jenis, 5 style telur tau. Bila you guys pergi kat egg boiler ni, sorry kita tak boleh klik sebab dia tengah proses menumis kan. Bila kita klik kat egg boiler ni, ada 5 jenis. Soft, medium soft, hard, medium hard, sampai hard lah kiranya telur rebus kan. Function ni, blade takkan jalan. So korang masuk telur straight dalam bowl ni tau. Walaupun ada blade tu, ada pisau, jangan risau. Dia tak kisah, dia akan stop. Jadi macam dipanaskan aja. Okay. Sama juga dengan kettle mode. Okay. Kettle mode ni, dia bukan macam korang punya nak cakap apa, electric jug kettle kan. Kita selalu pakai tu, kita plug in electric, dia terus panaskan air, boil, berbual-bual, settle kan. So, kettle mode dekat Thermomix, dia ada function, dia ada banyak suhu. Okay. So, kita memang nak getting the temperature right for your drinks. Okay. Contoh, kalau you guys nak buat susu anak, kat sini kita terus adjust pergi pada 37 darjah Celsius. Okay. Air tu akan stop pada 37 degrees, korang straight away boleh ambil air, masuk dalam botol, bancur susu, terus bagi minum. Tak perlu lagi nak test dulu, tak perlu nak bancur air panas dengan air bilik, air room temperature, campur dua, and then rasa-rasa dulu kan, takut melecur kan, tak ada. Sebab dia akan terus stop pada suhu 37 darjah Celsius. Memang selamat, korang boleh bancur, straight away bagi baby. Tak ada masalah, memang jimat masa macam tu. Okay, sama juga dengan kalau coffee ataupun tea. Alright. Macam nak tak minum tea sangat tapi kita minum kopi. So, kopi ni temperature yang paling sesuai kita buat ialah pada suhu 95. Bukan pada suhu boiling water 100 degrees tu, okay? So, bila suhu yang betul, kita bancur kopi tu tak bitter. Dia tak bitter, dia tak rasa macam terlebih orang panggil pahit kan? Sebab dia tak hilangkan dia punya essence kopi tu sendiri tau. Okay, sebab tu kita pakai kettle mode pun, kita pakai Thermomix juga. So, kettle jug korang tu pun boleh letak tepi. Okay. Alright, next yang kita suka kat sini, kettle, rice cooker, and okay. Kalau nak buat slow cook, kat sini Thermomix boleh buat slow cook juga. Okay. Dia start pada 37 darjah Celsius sampai 98. And then dia boleh up to 8 hours. Okay, dia going non-stop, 8 jam. Dia akan pakai reverse blade mode. Maksudnya dia pusing, ikut putaran pisau yang tumpul. Jadi bahan-bahan dalam ni tak hancur. Okay. So you all boleh tinggal je, masak tinggal. Slow cook mode dia akan pusing slow selama 8 jam. Okay, banyak benda kita boleh buat selama 8 jam. Tak payah attend Kalau benda lain kita kena tengok sebab kita kena kacau kan. Yang ni tak perlu. Okay, kejap. Alright, now rasa dah settle lagi. Okay, bila kita nak stop mesin ni, kita go back to kita punya lasagna. Kita klik dekat bahagian speed ni saja and kita pusing anti-clockwise. This one yang indicate mesin ni untuk jalan. Okay, kita kat sini dia go. Bila kita anti-clockwise, dia stop Okay, sebab mushroom kita dah masak, bau pun dah sedap dah ni. So, kita boleh buka dulu. Okay, kita scrape down sikit. Okay, go to the next step. Nanti suruh masukkan daging. Okay, so kita masukkan daging kita, daging ayam suka buat lasagna daging ayam. Kalau minat daging boleh juga, seafood pun boleh juga kan. Okay. Alright. Next. Okay, dia suruh kacau-kacau. Sorry, kita dah buat dulu sebelum cakap Dia suruh kacau-kacau dulu, dia ajar one by one step. Satu-satu dia ajar kita, okay. And then masuk, insert okay, letak balik lid ni kat sini. Okay, and then dia akan masak untuk 8 minit. Dekat sini, dia akan masak ikut blade, reverse blade. Maksudnya sebab kita tak nak hancurkan kita punya daging tu, dia tak kisah daging kita tu. Okay, so kita terus masak.
Dia pakai reverse blade. Memang dia dah install semua kat sini. Korang tak payah risau nak kena tekan ke tak tekan. Sebab tu guided cooking. Kita punya auto cooking paling simple sekali, paling senang. Okay. Alright. So now slow cook mode. You all boleh buat macam-macam. Even yang paling yang suka kita buat bubur kacang hitam. Atau kacang merah. Yang bubur tu yang sedap. Bubur kacang hitam. Alright. So kita tak perlu nak kacau. Kalau masak menu kat dapur tu kita boleh kacau. Takut dia hangit, takut dia bergerak kat bawah kan. So dengan Thermomix kita boleh tinggal je. Masak tinggal macam tu. And then you can make your own cheese and yogurt. Okay. Cheese and yogurt dia ada fermentation mode. Kat sini pun sama. 12 jam dia boleh buat fermentation. Okay. Kita tinggal masak. Kita tinggal je kat dalam ni. Ini kalau untuk yang adventurous lah. Mami yang memang suka try and error buat kerja apa buat makanan kan. So boleh try buat yogurt kat sini dengan cheese. Okay. Alright. Last one yang Nang rasa paling berbala sangat Thermomix ni sebab dia boleh buat sous vide style cooking. Maksud sous vide ni maksudnya dia pakai water bath tau. Dia masak dalam masa yang panjang sampai up to 12 hours. Tapi suhu dia rendah je. Okay. Dia akan contoh kita nak buat steak kan. Kita akan letak dalam plastik. Make sure plastik tu BPA free ya. Kita letak dalam tu, kita marinate lah apa-apa sos yang kita nak. Lepas tu kita akan letak dalam shimmering basket ni. Fill up air, masukkan air. Lepas tu letak shimmering basket dalam dia, kita letak kita punya plastik yang ada lauk sous vide. Okay. So ataupun Nang suka yang ni. This one tak ada dalam package yang beli tu. Ini memang kena beli asing. Okay. Sebab yang ini dia cover blade. Cover blade ni maksudnya bila you all nak masak delicate food. So kalau letak dekat bawah, kat base nanti dia cover blade tu. Blade kat bawah ni. So nanti apa-apa bahan kat atas ni tak kena pada blade tu. Okay. Yang ni kalau buat sous vide, recommended untuk beli benda ni lah. Tapi tak beli pun tak apa sebab you all boleh pakai shimmering basket. Okay. So yang sous vide ni memang only dekat yang high-end restaurant macam fine dining punya kedai, hotel maybe. Honestly Nang tak pernah makan kat luar lah sous vide style ni. Okay, tapi a lot of my senior cakap memang menu tu sangat mahal sebab proses dia ambil masa yang lama. Okay, dah dia punya perapan dalam water bath tu sampai 12 jam. So nanti daging you all tu dia sangat tender, lembut sangat. So bila dah siap sous vide 12 jam tu korang ambil tu, kita just bagi dia apa nama? Sangaikan je dia. Macam bagi dia garing je kan. So dah settle. Dalam tu memang lembut sangat. Even kalau kita tengok Asian Food Channel, Nang pernah tengok satu dokumentari pasal sous vide punya daging. Diorang makan macam tu je. Lepas keluar pada mesin, chef-chef tu semua akan share-share untuk rasa best tak dagingnya apa semua. So daging tu kita ingatkan macam mentah tapi sebenarnya dah masak. Okay, dia masak dalam plastik tu sendiri. Okay, so yang ini memang Thermomix boleh buat juga. So macam selama ni kita tak pernah tahu sous vide ni. Okay, kita just tahu masak biasalah tumis, rebus kan. Tapi bila ada Thermomix ni kita banyak lagi kita boleh belajar. Banyak lagi kita boleh tahu dunia masakan macam mana. Kita boleh buat tadi, kita boleh buat belajar untuk buat yogurt, boleh buat cheese sendiri, dan boleh buat sous vide punya style masakan. So maksudnya macam it's a bonus kalau kita beli mesin ni sebab dia offer kita lebih pada yang kita minta. Okay, kita ingatkan dia just okay boleh buat rendang, no problem. Dia boleh kacau-kacau untuk kita, dia boleh speed up the process, dia boleh cut short time, dia boleh cepatkan kan proses untuk masak tu. Kita ingat setakat tu je, tapi rupanya tak. Okay, so kita sangat berpuas hati bila ada Thermomix ni. So Nang tengah nak aim untuk second Thermomix pula. Okay, kita nak ada dua, senang kiri kanan kita masak sekali jalan. Alright. So now dia tengah masak selama 3 minit lagi. Okay, tak siap lagi. Okay. Alright. So kita akan tunjukkan satu lagi. Mana kita tunjuk lagi Thermomix punya. Okay, Thermomix punya apa? Option yang ada lagi. Okay, selain daripada yang kita cakap tadi, dia boleh buat turbo. Yang paling best dia boleh buat pre-clean. Pre-clean tu you guys tak payah susah-susah nak basuh. Contoh kalau kita buat roti, kek kan, dough tu dah melekat dekat blade tu. Si korang terfikir macam mana nak basuh. Macam susah nak tanggalkan blade lah apalah. Contoh macam kalau korang ada KitchenAid kan. Macam fikir nak basuh sampai kat bawah tu semua kan leceh. Tapi Thermomix tak payah risau benda tu. Sebab lepas kita buat dough, kita akan masukkan air, sikit sabun, and then kita kita pilih pre-clean mode. Dia ada 3 atau 4. Tak ingat. 6 tak silap, ada 3-4. Universal,
and dia ada caramelized punya, and dia ada dough punya cucian. Okay, so dia macam washing machine lah, dia basuh laju, kan dia punya tebal very powerful kan. So semua dough tu, semua minyak, stain minyak ke apa semua tertanggal. So nanti bila korang buka lepas dah settle, korang just bilas, manja-manja je. Even kalau sometimes memang macam kalau masak ni pun, dia tak perlu kau untuk letak sental beria tau, sebab dia dah memang pre-clean kan untuk kita. Itu yang sangat best. So kita rasa macam lecehnya nak buat kek, lecehnya nak buat apa, nak tumis-tumis sambal, minyak semua kan, sebab kita fikir lepas tu nak basuh lagi, macam leceh kan. So dengan Thermomix, no problem. Nak buat kek, nak buat apa, back to back, tak ada masalah, sebab lepas habis dough tu, pre-clean. Lepas tu sambil di pre-clean, kita buat benda lain, kita masak lagi sekali dalam ni juga. Okay. Alright. So now pre-clean ni memang satu function yang sangat bagus. Okay. Okay, satu lagi yang kita nak share. Kalau let's say you guys nak cari resepi, okay. Contoh macam Nam selalu dapat daripada customer. Dia cakap dia suka resepi tu. Contoh dalgona. Tapi resepi dalam ni dia multi language. Maksudnya dia ada English, dia ada French, dia ada Russian, dia ada German. Okay. So resepi dalam ni 71,000 built-in resepi dalam ni. Kalau korang search, let's say dalgona, tapi dalam bahasa asing. Okay. Apa yang selalu Nam buat, kita ambil phone, kita akan buka camera apps tu, camera translation translation camera lens, tak sebab lens kot. Okay. Kita point dekat screen ni kan, macam kita nak translate kan. So nanti dia akan automatic translate tulisan tu dalam bahasa English. Okay. So tak ada masalah lah kalau nak try macam tu. Okay. So now rasa dia dah masak, kita dah bau dah macam ni. Okay. We can cut short juga. Sebab tadi daging kita letak sikit, dia minta 800 kan. Okay, tengok function dia. Safety memang sangat tip-top. Dia tak terus bagi kita buka. Dia masih lock lagi. Even kita dah stop mesin ni, tapi dia tak bagi kita buka. Dia dalam proses penyejukan. Dia bagi sejuk dulu. Dia tak bagi kita terus buka dan splash keluar kan, haba tu kan. So bila dia rasa dah okay, dah sejuk, baru dia akan auto lock tu akan terbuka sendiri. Okay. Alright. So now kita masukkan, okay. Dia sudah masukkan dry white wine. So as a Muslim, kita letak air sahaja. 100 gram here. Okay. Alright. Okay, tak cukup tak apa. Okay. Now next. Okay, now dia suruh masak lagi air ni dalam ni. Tapi kita akan terus tambahkan tomato kita kat dalam ni. Okay? Sebab air tadi pun dah cukup panas dalam ni. Okay. Kita tambahkan tomato kita. Jangan lupa untuk, okay, dia nak 300. Kita tak nak letak ni berapa semua sekali. 500 lebih. So kita akan ada sos terlebih. Macam tadi, kita kurangkan air, tapi kita lebihkan sos. So nanti dia plus minus, more or less, dia sama je. Okay? So kita punya sos nanti lagi pekat lah, lagi sedap. Kita suka macam tu, okay? Alright. And then, masukkan garam sikit. Sorry. Okay, pakai tangan je. Inilah baru the real chef kan. And then, yang ni ground nutmeg, kita tak ada, so kita boleh skip. Alright. So, kita masak dia sekali lagi. Okay, kali ni lama 20 minit. Alright. So, dalam masa yang sama ni 20 minit kita pas dulu dekat chef kita Queen. Boleh? Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Queenie, okey, panggil cakap Queen. So hari ni Queen akan masak salmon with lemon bolognese. Saya gunakan sayur brokoli dan juga carrot ya. So sebenarnya resepi ni menggunakan 2 bowl, okey. So macam untuk tema kita petang ini, masak lebih cepat guna 2 bowl. Okay, so ada 2 lebih baik daripada 1
Okay. So, resepi ni ada dalam buku tu. So nanti kalau you all nak try pun boleh. Dalam collection dynamic dua kot. So you all boleh pilih lah, dalam tu ada. Okay. So kita start cooking. Okay, so kita letakkan first bowl dulu. Yang ini saya letak kat sini. Okay. So, step by step senang saja. Kita follow the instruction. Okay. So first, place the first bowl. Okay, next. Okay, and then suruh letakkan. Okay. Thermomix ni paling best sebab dia ada built-in scale. So kita nak timbang masuk di dalam ni, bahan dalam ni, so kita boleh tekan, dia akan automatic timbang untuk kita. So 15 gram. Okay. So next. Lemon juice, okay, saya dah buat dah, tapi nak tunjuk kat you all sebab nanti dalam untuk satu bowl tu kita akan gunakan kulit lemon ni, okay, kulit lemon ni. So that's why you all sebelum nak perah, you all kena ambil dulu kulit lemon ni, okay. So selalunya kalau kita peel guna pisau, nanti kita dapat yang putih tu. So yang putih tu yang akan menyebabkan pahit sedikit. Okay. So cara yang senang, pakai peeler saja macam ni. Okay. So you all peel saja. Selalu saya guna cara ni saja. Okay. So you akan dapat a thin kulit lemon yang nipis. So you all bolehlah peelkan dia. Kejap lagi kita nak guna tau kulit ni. Okay. Tadi saya dah kupas tadi, tapi saya terlupa pula ada kat tingkat bawah. Sebab saya buat hari ni dekat atas. So dah malas nak turun ke bawah kan? Okay. So dah siap. So yang kulit lemon ni kita simpan, kejap lagi kita akan guna. Okay. So saya potong sikit. Okay. So you all press je lah untuk ambil. Sebenarnya saya dah buat, cuma nak tunjuk. Okay. Tekan. Okay. 30 gram lemon. So just masukkan. Okay, settle. Okay, next. Okay, next masukkan butter. Kita sebenarnya first bowl ni, bowl yang pertama ni, kita buat sos sebenarnya. Okay, Hollandaise sauce. Sebenarnya sos ni sangat sesuai kalau dimakan dengan ikan, sayur. Okay. So sebenarnya saya dah pre-weight dah butter ni. So masuk je, tapi kalau you all tak timbang lagi pun tak apa, jangan risau. Sebab kita ada built-in scale. Okay. So masukkan dalam ni. Okay, kita press next saja. Okay, habak ni yang paling seronok. Saya nak tunjuk. Okay. So dia akan masukkan tak nampak. Okay. So kita nak masukkan 4 biji telur kuning. Okay. So sebenarnya saya nak tunjukkan. Okay. Ada air sikit. So untuk asingkan ni sebenarnya kita gunakan saja aksesori
T&6 yang ada, tak perlulah kita beli pelbagai peralatan sebenarnya. So lid ni sebenarnya kita boleh guna untuk asingkan putih telur dan juga kuning telur. So cara dia, okay, you letak dekat mangkuk macam ni. Letak, okay. So kita pecahkan telur. Okay. So you angkat sedikit supaya telur putih tu jatuh So kita buat semua. So lepas tu you masuk je telur kuning ni. Macam tu je. So gunakan saja bahan yang ada. Okay. Okay, satu lagi kan saya nak bagi petua lah. Sebabnya saya punya telur dia kuning dia pecah. So saya tak boleh nak guna lid ni. So apa yang kita perlu buat sebenarnya bila kuning telur pecah, dia menunjukkan telur kita sebenarnya tak fresh. Okay, so maksud dia telur ni dah lama dekat store tu. Saya baru beli semalam. So bila macam ni, maka terpaksalah saya kaut sahaja dan lebu ke sini. Okay. Sebab dia punya puding cepat pecah. Okay. Terpaksalah kita guna tangan. Kaut macam ni. Okay. Dah masuk 4 biji kuning telur. So tutup. And then kita next. Okay. Garam sedikit. Okay, tambah garam sedikit. Dalam ni setengah teaspoon ya. Tapi kalau you guna butter yang dah salted, tak perlu letak garam. Okay, nanti kan masin pula. Okay, so next black pepper sikit. Kalau suka rasa pedas-pedas, tambah banyak sikit. Kalau tak, setengah sudu saja atau pinch secubit. Okay, and then letakkan lid. Next. Okay, so resepi ni gunakan mood thicken. So guna mood thicken, dia akan pekatkan sos kita ni. Okay, so arahan dia 10 speed selector to start. So saya akan letak start saja. So dalam 10 minit. Okay, so kita akan siap dalam 10 minit. So untuk itu telur putih ni you jangan buang sebab nanti boleh buat kek ke faflawa boleh simpan. Okay, so saudara nak tunggu saya tekan sebenarnya bila kita masak menggunakan Thermomix ni, okay, nutrisi dalam makanan itu akan kita masak dekat stove, so akan hilang. Tapi kalau menggunakan Thermomix dengan suhu yang betul, insya-Allah nutrisi tak akan hilang. Okay, that's why kita dapat pemakanan yang sihat dan seimbang. Okay, so sama juga macam kita nak buat sos ni. So bila ada suhu yang betul, kita tak perlu sentiasa kacau. Kalau buat sos Hollandaise ni, kita kena kacau di atas api tau. Sentiasa kacau supaya kuning telur tu tak pecah. Okay, so bila gunakan suhu yang betul, insya-Allah
kita akan dapat outcome yang best. Okay? So sebenarnya kita boleh guna, kita boleh masak lollipop pun boleh. Kita akan guna function high temperature. Ya. Selain itu, Thermomix juga sesuai sangat untuk kita brew contohnya kopi ataupun teh. Okey, kita nak rebus teh dengan suhu yang betul. Kalau kita guna kettle biasa, kadang-kadang suhu tu mendidih, kita tak tahu mungkin 100 ke ataupun lebih daripada itu. So kadang-kadang kita akan dapat teh yang kurang sedap. So bila menggunakan Thermomix, terutamanya kalau you pernah tak buat teh tarik. Buat teh tarik dalam Thermomix, rasa dia lain, sedap. Okay? So sebab teh itu direbus dengan suhu yang betul. Okay? So yang suka dekat Thermomix adalah yang ni. Okey. Kita boleh masak multi layer. Okey, yang ini sangat menjimatkan masa, terutamanya mak yang sibuk. Okey. Sangat-sangat simple saya buat. Contohnya masak nasi ke bawah, atas akan steam ikan ataupun sayur. So kita boleh guna multi layer 3 dalam 1. Okey. Kalau you pernah buat nasi ayam, dia 4 dalam 1. So, sangat-sangat membantulah. Tak perlu risau nasi hangit ke, insya-Allah. Benda Thermomix ni semuanya okey, outcome the best. So, sos ni akan siap dalam 5 minit lagi. Okey. Okey, selain tu kan, kepada yang ibu-ibu yang berada melahirkan anak ataupun yang mengisikan anak pun, okey. Sebenarnya Thermomix sangat berguna untuk you all juga. Okey, guna untuk sterilize peralatan pump, botol susu, keting dan sebagainya. Sebab kita ada suhu yang betul, so kita boleh tak perlu dah beli okey, gunakan sangat sebab dulu tahun lepas masih breastfeeding, so pump semua aksesori semua memang Queen akan screen dekat Islam sangat-sangat membantu. Tak perlu dah beli steamer ke ataupun nak buat makanan jadi kan. Kalau you beli beba tu, dia pun lebih juga, betul tak? Tapi portion dia you boleh buat sikit saja. Dan tak tahan lama sebenarnya, nanti dia punya balang tu macam akan cepat pecah kan. Okay, so kalau gunakan mix, dia boleh buat makanan ready, okay, ready food dan boleh di frozenkan. Sangat-sangat menjimat masa, okay, sebab bowl pun dah diorang dia liter. So you boleh masak banyak pun dan perbagaikan. Dan untuk pengetahuan Leon, okay, dalam itu banyak sangat resepi baby food. Okay, so you all boleh access. Kalau email lah. So kita utilize betul-betul Thermomix yang ada. Okay, pada harga kemenangan. Pada harga saja sebenarnya. Tetapi benefit dia business sebenarnya. Okay, macam-macam boleh buat. Boleh ubah hidup kita 360 darjah. Betul tak? Okay. Macam Queen dulu memang masak tu tak ada masalah lah. Tapi bila ada Thermomix ni sebenarnya dia improve kita punya skill. Okay. Sebab macam ni, Queen tak pernah masak sos ni. Tapi bila ada Thermomix baru kita try. Oh, macam ni dulu kita makan dekat luar. Dekat yang makan. So, kadang-kadang rasa macam tak pun. Tapi Queenie, kan kita nak makan. Queenie, Bila ada Thermomix. Queenie,
Pas dekat 6 kejap. Ini dia lari seperti dan cukup. Okey. Okey. So ada 2 minit lagi. Nanti saya second ball. Second ball tu senang kejap dia sebenarnya. Sebab dia akan masak nasi dan juga steam ikan. Okey. So, saya keluarkan balik ni bahan-bahan dia tadi kejap ni untuk second ball. Okey kan, untuk pengetahuan you semua, memiliki dua mixing bowl seperti memiliki dua TS6. Okey, sangat membantu. Lepas masak macam ni, you boleh tikar terus tanpa terus nak basuhkan. So, sangat membantu kalau you nak portion makanan yang banyak. Okey, sebagai contoh, kalau lah you nak buat makan-makan dekat rumah kan. Okay, so second bowl memang sangat berbahaya untuk dimiliki. Jadi, jangan lupa untuk claim ya dengan advisor masing-masing. InsyaAllah sangat membantu you all nanti. Okey. Hampir siap. Kalian boleh tanya dekat ruang chat, advisor yang akan cuba buat ya. Okay. So, kita sebenarnya kita buat mayonnaise ataupun apa-apa ada sos yang kita perlu bukan. Dah cakap tu dia dah habis. Okay. So, dah siap. Okay, so arahan dia set mixing bowl with the whole mix aside and keep warm. Okay, so keep warm. So saya nak tunjuk kat you all. Terus kita yang dah siap ni. Wah, sedapnya bau dia. Bau lemon. Sebab tu dia sangat sesuai kalau makan dengan ikan. Tak semestinya salmon ya. Ikan apa-apa saja. Kod ke ikan sangat sesuai. Dan juga sesuai sangat untuk dipping sayur-sayuran. Kejap saya scrape down. Sebab dia kat tepi ni. Okay. Ni sos dia. Okay. Semerbak bau lemon. So saya akan biarkan sekejap sebelum saya transfer. Sebenarnya you all ada 2 option. Okay. So kalau you all tak ada mana tadi? Okay. Kalau you all tak ada thermosugar 1.1 ni, simpan saja sos ni. Simpan saja sos ni dalam mixing bowl yang ada. So yang ini kita rehatkan sekejap. Okay. So kita akan proceed to the second bowl. Okay, second bowl saya mana? So masukkan. Okay, so next. So now arahan dia masukkan place second bowl into position. Okay, so sekarang ni suruh masukkan. Okay, kita tekan dulu. Okay. So masukkan daun ketumbar ataupun parsley. Saya tak jumpa parsley. Jumpa ketumbar saja. So kita masukkan. Okay. Masukkan dia kata 30. So daun ketumbar ni pun akan mewangikan kita punya masakan. Okay. Siapa yang sudah ketumbar tu, terutama makanan Thailand kan. Ini sangat. Okay. Sekali. Okay. Patah. Okay. Belum lagi. Okay, kita tambah sikit.
Okay, so dah settle. Next. Okay. Tadi kan saya dah fill kulit lemon ni. So kita masukkan sekarang. Okay. So masukkan dalam ni. And then insert the mixing bowl. Lid dia ya dekat mixing bowl. Okay. Okay, so dia akan chopping ya. Dia akan chopping dalam masa 20 second saja. Okay. So kita akan turn settle. 20 minit saja dia chopping. Okay. Oh, ini gabungan lemon dengan ketumbar. Wow, sedap bau dia. Okay. Saya tunjukkan kat you all. Kan? Okay, dalam 20 second tu dia buat macam tu. Okay, so next arahan dia adalah kita kena transferkan daun ketumbar dengan kulit lemon yang kita chopping ni dulu. Okay. So kita ambil dekat bowl ni. So yang ini nanti kita akan bubur dekat dan juga nasi. Okay. So transferkan saja. And then kan, you all untuk resepi ni, bowl ni you all jangan basuh tau. Sebab tak ada arahan dia basuh. Saya rasa sebab dia nak bagi nasi kita tu ada tekstur dan rasa daripada ketumbar dengan lemon. Okay. So dah settle yang ni, kita ketepikan sekejap. Okay. Okay. And then dia suruh weightkan beras dalam 285. Okay, yang ni dah basuh. Okay, you all just tekan saja. So nanti kejap lagi you all akan nampak kita boleh guna multi layer cooking ya. Tu yang paling Queen suka sebenarnya, multi layer cooking. Sebab menjimatkan masa, dalam pada masa yang sama saya boleh buat benda lain, tapi saya dah masak 2-3 jenis masakan. Okey. So kemudian masukkan air. Okey, air dalam 995 ya. So you all masuk dia. Okay. Next. Okay, so insert semua basket dalam ni dah. Okay. So you all boleh tambah nak bagi perisa. Okay. So dia dalam resepi ni dia suruh kita letak garlic dengan onion powder, tapi saya tak ada yang tu, tak ada. So just gantikan dengan fresh garlic ya. You masuk je dalam ni. Apa tak ada masalah. Nak bagi dia rasa saja. Okay. And then insert simmering basket dah. Okay. So kita akan tutup. Dalam masa 10 second dia akan mixkan beras tu dengan air ni. Nak bagi sebati ya. Okay. So turn speed to 7.
Okay, so dah settle. Itu kita punya hasil dah settle. Sebab arahan seterusnya adalah gunakan aroma. So yang ini ada multi layer cooking. Okay, multi layer cooking. Okay, set the aroma dish into the position. Letak ke atas dia. Okay. So kita akan placekan dekat aroma dish. Okay. Mana satu aroma dish? Okay, ini aroma dish ya. You all kena tahu nama dia. Sebab nanti dia akan call dekat resepi ya. So letakkan sayur macam ni. Okay, kita masukkan je sayur. Okay, so hari ni Queen gunakan brokoli dengan carrot. Okay, so apa-apa saja sayur you all boleh guna. Dalam resepi dia bagi asparagus tapi saya tak jumpa, jadi jumpa brokoli je. And then you all tekan next. Okay, so insert the aroma tray. So ini aroma tray. Kita kena kenal nama ni. Okay, masukkan. Okay, jangan risau. Dia ajar satu persatu. Ikut saja. Okay, macam Nan cakap tadi. One by one. Dia akan ajar kita. Ini tok guru kita ni, tok guru kita. Cikgu masak ni. Okay. So sekarang ni kita akan letakkan salmon ke atas. Okay. So saya gunakan baking sheet ni sebab saya tak nak air lemon tu, air salmon tu jatuh kat bawah ya. Tapi kalau you all suka boleh lah, tak ada masalah. So saya dah beli semalam salmon fillet ni. Okay. So you all susun dia. Okay, macam tu je. And then, okay, season dengan garam, bubulah garam, okay, garam, pepper, okay, dan juga squeezekan sikit dengan lemon, okay. Macam dah chef dekat restoran kan. Okay. Lepas tu you all boleh letak pepper sikit lah. Sebenarnya ni terpulang pada cita rasa you all nak tambah, nak kurangkan, tak mestinya exactly ikut resepi sebenarnya. Namanya resepi derhaka kan. Okay. So kita akan tutup ya. Okay. And then dalam 17 minit, 18 minit nasi dan juga salmon akan siap. Okay. So for now pass kepada next chef ya. Pada Zura. Cikgu Zura. Oh pada Nam. Ya, pas kat kita sekejap. Oh lupa. Okay. Sorry. It's okay. Ya sudah dengar ya. Yo, kita nak tunjuk cara buat sos putih. Okay, so yang kita punya bolognese sauce ni dah siap. Okay, so the first bowl is done. So kita pakai second bowl. Kan senang macam tu. Tak perlu nak basuh-basuh, nak ni kan. Okay, now kita buat second sauce. Okay, kita sudah masukkan susu 1000 gram. Okay, so kita masukkan susu. Alright. Sos putih tu kita tak berapa suka, so kita buat half je, okay? Alright, and then kita masukkan butter. Kita masukkan butter tu 80 gram. Alright. Masuk sini. Masuk lagi, okay. Kita pun halfkan butter. Tadi susu kita half, so butter kita pun kita make it half juga, okay? Alright, and then next, kita masukkan 100 gram tepung sebab dia nak pekatkan kita punya sos putih kan. Tapi sebab kita pun buat half tadi ni, susu kita half, butter kita half, so tepung kita pun kita letak half, okay. So dah tekan tray here, gelap tadi. Kita masukkan 50 sahaja. Sorry ya, kita memang straight away pakai tangan je sebab lagi senang kan pakai tangan je. Alright. Next, masukkan garam, okay? Garam secukup rasa lah, 1 teaspoon atau secukup rasa saja.
Okay, next. Okay, nutmeg. Kita tak ada nutmeg, kita boleh skip. Mana-mana barang kita boleh skip, kita boleh skip. Okay. So, masukkan semua bahan. The nextkan dia. So, untuk 12 minit dia akan masak sos putih kita. Okay, so sambil tunggu sos putih ni masak, kita pergi pada chef Cikgu Zura. Dia buat Japanese hot and cheesecake, is it? Memang best. Alright. Okay, dah. Dan Okay, hai, Assalamualaikum. So hari ni, boleh clear tak dengar suara I? Boleh Sebab tadi rasa macam line tak berapa okey sangat. Okay. So untuk hari ni, sekarang semua orang tahu Thermomix ada promo. Bila kita ada satu Thermomix, kita refer seorang kawan dengan advisor, mana-mana advisor bowl. Kita boleh beli satu lagi bowl hanya RM698 sahaja kan. So hari ni kita nak tunjuklah kenapa kita promote sangat dua bowl ni kan. Apa yang bestnya kalau ada dua bowl. Okay. So hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak buat Japanese cotton cheesecake. Okay. Kek ni memang sedap lah, memang sedap dan senang je kita nak buat dengan Thermomix. Okay. So kita start. Okay, saya guna Kidu, resipi semua ada dalam ni. Okay, cotton soft Japanese cheesecake. Okay, start cooking. Okay, dia suruh kita preheat oven to 150 degree. Okay, memang kalau kita buat Japanese cotton cheesecake ni, suhu memang kita guna suhu yang macam rendah je. Kita tak ada sampai 180, 200 tak. So, kita akan guna temperature yang rendah tapi kita bakar dalam jangka masa yang lama. Okay, so dia tekstur dia tu memang akan jadi cantik je nanti dan memang fluffy lah. Okay, so tu tips yang pertama suhu mesti 150. So saya nak on oven dulu. Tolong on je. Saya ada assistant. Alright. Okay. Tengok preheat oven berapa suhu pun Thermomix dah bagi tahu kita kan. So apa nak susah. Okay, kemudian dia suruh grease and line base. Ni yang ni semua ada dekat Thermomix tapi saya nak bagi semua senang faham, saya tunjukkan. Okay, untuk bakar kek ni nanti kita akan buat dalam water bath. So first kali kita guna satu baking tin yang kita boleh buka dia punya base ni. Kita sapu dengan butter and then kita line lah dengan baking paper. Boleh nampak tak? Nampak kan? Okay, kemudian dekat bahagian bawah ni, sebab yang ni kita boleh buka dia punya base dia. So kita balut dengan apa benda ni? Aluminium foil. Okay, kita balut dengan aluminium foil supaya nanti kita nak masukkan air dalam ni, kita nak bakar dalam water bath supaya air tu tak masuk lah, tak meresap masuk dalam kek kita, dalam kita punya adunan. Okay, so saya dah prepare. So next. Ini dia cakap tadi lah kan. Ni saya dah explain dah. Alright, so kita nak mula. Ni saya set side dulu Okay, kita gunakan 250 cream cheese. So cream cheese brand apa pun tak apa. Yang paling penting dia mesti room temperature. Jadi kalau nak buat petang, tengah hari ataupun pagi tu dah keluarkan dah siap-siap. Sebab nanti kalau keras-keras tu dia memang susah nak jadi. Okay, so keluarkan siap-siap, bagi dia room temperature, baru kita buat. Okay, so 250. Okay, so masukkan saja. Semua dah tahu kan Thermomix ni ada built-in scale. So memang senang lah. Kita terus saja masuk bahan, dia dah timbangkan kat situ. Tak payah nak ambil bowl lain, nak timbang lagi, lepas tu nak transfer lagi. Yang tu benda macam tu macam buatkan kita kadang-kadang kita pandai buat kan, tapi kita jadi malas lah kan nak buat. Okay, dengan Thermomix ni memang yang malas pun tiba-tiba jadi rajin. Sebab apa? Sebab memang senang. Dan nak beritahu juga, saya ni sebelum ada Thermomix ni, saya tak berani pun nak baking ni sangat. Sebab apa? Selalu baking tak jadi. Tapi bila ada Thermomix ni, dengan confidentnya saya boleh jadi chef hari ni. Ini baru berapa kali saya buat. Alright, dah 250.
So kita next. Vegetable oil, saya guna minyak jagung ni. So tak payah juga timbang kat bekas lain. Minyak-minyak ni kan terus masuk je. Okay, 80 gram. Kalau macam kek ni, saya macam hati-hati sikit lah sebab saya takut kalau lebih ke terkurang nanti tak jadi. Kalau kita masak manual, masak lauk ke okey boleh lah ikut cita rasa masing-masing. Okay, lebih sikit tak apalah, 80 Okay. Next, caster sugar 50 gram. So saya dah ready kat sini. gram. So kalau ada nilai, ada selalu dah ni advisor lain ajar pun kan, kita pair dulu. Okay, bagi kosong, baru kita start pour lah. 50 saja. 38. Allah lebih, 57. Tak apalah kan. Okay. Next, dia suruh masak apa? Okay, insert measuring cup. So bila dia cakap insert measuring cup means kita tutup bowl kita. Okay, sekarang kita akan putar pada selama 3 minit. Dia akan mix selama 3 minit. Okay, boleh dengar tak suara? Masih boleh dengar? Kadang-kadang dia macam apa mute kan bila kat sini kat sini dulu. Okay, so sementara dia tengah mix 3 minit ni, saya nak transcript kenapa ataupun apa yang bestnya Thermomix ni. Okay, yang first kali, hari tu saya dah pernah cakap, memang dengan ada Thermomix, semua yang kita nak maksudnya kita nak masak tu jadi lebih cepat, jadi lebih mudah dan fresh untuk kita satu keluarga. Okay, semua orang tahu situasi sekarang, semua orang duduk kat rumah. Okay, kebanyakannya work from home kan. Kalau dua-dua work from home, kan maksudnya suami work from home, kita pun work from home, anak-anak pula PDPR kan. Jadi memang kelam kabut sangat. Selalunya mak lah yang kena semua kan. Anak pun mak nak tu semua, mak nak masak lagi mak. Jadi kita, suami pun tolong kan. Okay, tapi mainnya kita lah. Jadi kita nak masak lagi. Okay, jadi lepas guna Thermomix ni memang sangat membantu sebab apa? Sambil kita masak, kita masih lagi sempat. Tumis 5 minit. 5 minit. Tapi 5 minit tu berharga. Okay, saya sempat pergi tengok anak. Sempatlah nak basuh-basuh pinggan, kemas-kemas dulu. So alhamdulillah lah dengan Thermomix ni memang sangat-sangat membantu. Okay. So semua orang pun tahu Thermomix ni dia ada online platform untuk resepi, iaitu Cookido. Okay, masa awal-awal dulu Cookido ni hanya ada patut saya 40,000 resepi macam tu, international Tapi sekarang dah ada lebih daripada 70,000 resepi. Okay, so kalau dulu lah mak-mak ni selalu post kan dalam Facebook tu, saya tengok mak-mak punya pemikiran lah, malam tu mesti nak fikir besok nak masak apa, tak tahu nak masak apa kan. Sebab apa? Kita asyik ulang benda yang sama saja. Betul tak? Saya lah, mungkin anda tak kan, tapi saya je. Saya masak je benda yang sama yang saya tahulah. Tapi sekarang ni tiba-tiba keluar sotong masalah. Pasti tiba-tiba keluar macam-macam lah menu yang cekodok apple pun ada tau dalam ni. Apple fritters, macam-macam. So kita boleh search dalam Cookido dan kita boleh try lah new recipe untuk bagi anak-anak kita makan. Okay, so boleh dengar tak? Okay, so yang tu antara kelebihan dia lah, kita ada Cookido. Jadi Cookido memang kalau anda belum beli Thermomix pun kan, anda boleh juga try lah search tengok. Tapi kalau kita tak sign up, dia tak bagilah detail kan, dia bagi je ingredient apa untuk kita tengok. Jadi memang menarik. Oh, dah siap dah. Okay. Boleh saya tekan next dulu. Okay, sebelum saya teruskan ni untuk susu ni, lagi satu, kalau nak buat roti untuk kneading. Roti ni dulu saya buat sebab saya masa PKP 1 dulu saya beli
Ni stand mixer kan, masa tu seronok sangat ada stand mixer ni. Cuba buat kek, tapi kena ikut resepi tu, buka resepi, lepas tu kena timbang satu-satu kan. Dan ada kalanya memang tak jadi. Kalau roti pun dia lembut masa awal-awal je, nanti bila dah esoknya dia dah jadi keras. Tapi dengan Thermomix ni, bila you all buat roti, memang confirm akan jadi. Confirm, saya berani jamin lah kalau you buat sos sweet bun tu yang sangat popular tu, tadi senang, memang you boleh buat lah. Sebab saya memang dah ada previous customer saya memang tak ada pengalaman langsung, tak pernah buat, cuba buat walaupun bentuk dia ada dah tak berapa ni sangat, tapi tetap lembut, tetap fresh sampai esoknya. So itulah yang bestnya lah Thermomix ni. Okay, kalau kneading, lagi satu nak share. Okay, ada orang, saya tak naklah compare dengan peralatan lain kan. Kita kalau kneading ni, kalau macam pizza, 2 minit je. 2 minit je you dah dapat dough. Kalau you nak buat roti, nak buat killer toast ke apa, 5 minit je you need. 5 minit. Bukan 2 jam, bukan 4 jam. So memang jimat masa sangat. Okay, cakap banyak pula kan. Cikgu, biasalah saya cikgu memang suka cakap lah sebab memang dengan budak kita dah cakap kan. Takkan budak cakap diri kita. Okay, so sekarang saya nak teruskan. Sorry, saya belum masukkan lagi. Kalau kita nak back next dia tak ada masalah. You boleh main-main kat sini. Okay, sekarang dia suruh saya masukkan 120 gram susu. Pergi je kat peti ais tu, ambil lah susu. Saya memang guna susu ni saja sebab anak saya tak boleh yang susu lain. Kenapa dengan skill saya ni? Alright, dah kosong. Boleh. 120. Alright. Okay, susu dah. Next, 6 egg yolk. Jadi saya dah asingkan siap-siap dah. Kuning dengan putih telur. So masukkan 6 betul. Okay, next. Next, lemon juice. Saya pun dah squeeze dah tadi. 40 gram. Okay, tengok ni. Scale dia memang sangat sensitif. Maksudnya sangat accurate lah, sangat precise. Okay. Okay, next. Dia suruh kita nak mix lagi. 30 saat saja. So senang dia, sekejap dia sebenarnya nak siapkan kek ni. Cuma tempoh kita bakar nanti itu yang lama. Okay, tadi saya cerita pasal, sempat cerita 30 saat je kan. Pasal kneading kan. Okay. Lagi satu dengan Thermomix, you boleh buat ice cream juga. Ice cream ke, yogurt ke, you boleh buat. Okay, saya cerita pasal ice cream lah. Okay, ice cream sebab saya ada seorang anak saya tu dia minor eczema. Jadi macam kalau ice cream dekat pasaran ni biasanya dia ada bahan-bahan lain lah yang dia tambah. Lepas tu macam milk base ke, ada susu. Jadi anak saya dia sensitif lah benda tu kan. Jadi sekarang boleh buat ice cream, saya buat dekat rumah je. Jadi kalau saya skip lah, kalau krim-krim tu saya tak letakkan. So elok lah untuk dia. Okay. So anda pun boleh juga lah macam tu. Senang Okay, so next dia suruh masukkan corn flour. Ke 60 So masuk je, ikut je Kidu kata apa, ikut. Empat. Sikit lagi. Alright, 60 Okay, dah masuk corn flour. Next. Okay, kita mix lagi. Okay, mix selama mana pula? 20 saat je. Memang Thermomix ni main saat-saat je. So
Sebab tu memang cepat sangat kalau kita nak buat apa-apa. Okay, dan habis dah. Alright, next. Okay, script down Oh ya, belum buka lagi. Okay, dia memang auto akan lock, auto akan unlock. So ini adalah salah satu dia punya safety feature lah. Jadi memang selamat lah Thermomix ni Kalau macam ada ke dekat rumah yang memang memasak kan, yang dah tak larat nak berdiri ke. Jadi Thermomix ni actually memang sangat membantu Bukannya untuk orang-orang muda yang tak tahu masak je, tak Thermomix ni mak mertua saya pun pakai juga. Sebab dia lah yang meracun saya suruh beli ni. Sampailah akhirnya saya beli juga kan. Berhari-hari cakap, gunalah Thermomix ni, sihat nanti makanan untuk anak-anak. Hari-hari dia pesan kat saya. So lama-lama suami saya pun terpaksa lah beli juga untuk saya kan. Tapi saya sangat happy lah. Saya sangat seronok sangat guna Thermomix. Okay, dah skip down. Okay, dia suruh buat. Okay, dia mix lagi sekali bagi sebati lagi. Sorry, saya dah alright. So kali ni 10 saat saja. Okey, dah siap. Ini yang saya nak tunjuk ni. Yang pentingnya kita ada 2 bowl. Okey, dia suruh pour ke bowl lain lah, yang large bowl lah untuk kita campur dua-dua ni nanti. Tapi bila kita ada 2 bowl, kita tak payah dah nak transfer, kita just biar je kat sini satu adunan. So kita boleh guna lagi 1 bowl. Saya ada lagi 1 bowl ni, kita akan guna untuk next step. Okay, saya tinggal kat sini dulu. Okay. So next, tengok dia suruh clean. Okay, untuk buat cheesecake ni kenapa sangat mudah untuk kita buat, kita guna 2 bowl. Sebab bowl yang kedua ni, kalau kita ada 1 bowl, kita kena basuh dan kita kena keringkan. Kena make sure bowl tu betul-betul kering supaya selepas ni kita nak whip egg white. Okay, kalau macam bowl tu basah, okay, ada macam cair, nanti egg kita punya egg white tu dia tak jadi bila kita whip. Okay, sebab egg white ni dia sangat sensitif. Bila kita buat Japanese cotton cheesecake ni, mesti pastikan bowl tu betul-betul kering. Okay, kalau you ada 1 bowl saja, so bila dah basuh ni, make sure bowl tu betul-betul kering supaya kita nak whip nanti tak adalah kecewa, tak jadi Okay, so saya guna bowl yang kedua. Okay, dia suruh insert butterfly whisk. Mana saya punya? Okay, tengok ni. Boleh nampak tak? Kalau tak nampak tak apa saya cerita. Dekat skrin ni, dia tunjukkan video macam mana kita nak insert butterfly whisk. So, memang ada certain step dalam Kidu. Kalau macam something yang kita macam tak pernah ada idea lah macam nak buat, dia ada sertakan video juga. Certain lah. So, memang senang lah. Kita boleh tengok video tu dan kita boleh buat lah dengan mudah. So insert butterfly whisk. Next. Okay, kita masukkan egg white. Okay, lagi sekali egg white ni juga kena room temperature. Sama juga macam awal-awal tadi cream cheese kena room temperature jugalah supaya dia boleh jadi dengan video. So saya tuang masuk sini 6 Okay, next. Saya lah buat tengok situ. Caster sugar lagi. So bahan dia actually tak banyak pun, dia senang je. Gulai tu. Okay, sebab saya tak berani, takut ada air-air sikit kan, tak jadi saya punya egg white. Okay, caster sugar 100
Alright. Okay, next. Okay, sekarang dia kata without measuring cup. So kalau without measuring cup, kita buka yang atas ni. Buka yang atas. Okay, tutup. Okay, sekarang kita nak whip egg white ni. Okay, selama 4 minit. Zura, kita pas ke 6 kejap. Okay, boleh? 6. Alright, hi, I'm back. Nang lagi ya. Okay. Now kita dah siap sos putih dalam ni. Now, Thermomix ni dia satu function yang memang suka juga ialah bila dia dalam keadaan idle, dia temperature dia merah kan, maksudnya dia keep warm kita punya makanan tau. So senanglah, tak payahlah nak panaskan balik, okay? Alright, so now kita tunjuk macam mana nak buat lasagna one by one, okay? Kat sini pun dia dah ajar dah, okay? So sekarang dia suruh preheat oven dulu, kita dah preheat tadi. Lepas tu dia suruh kita grease kita punya baking tray, tapi sebab now tak ada tray, okay? So kita pakai periuk kita kat sini, okay? This is the periuk lekusit yang dah lama hobi terpendam, kita keluarkan balik. Jangan risau, mamis yang dulu memang crazy buat lekusit, maksudnya memang tega dengan lekusit ni, it's okay, no problem. Korang masih pakai lagi macam now, okay? Alright, so sekarang dia suruh kita letak bolognese sauce dulu. Okay, so now kita ada 2 sos depan kita. Kita tunjuk kat sini, Okay, one is white, satu lagi ni bolognese sauce, okay? So dia suruh kita letakkan sos kat sini. Sos bolognese dulu. Sebenarnya dia rasa macam spaghetti je kan. Cuma nanti dia ada white sauce ni. Cheese punya sauce, okay? Alright. Lepas tu, kita letak, ratakan dia. Okay, ratakan macam tu. Lepas tu, kita letak lasagna punya sheets ni, okay? So, you kena letak ratakan dia, okay? Like this. Like this. So, boleh patah-patahkan sebab kita nak memenuhi ruang. Sebab normally mesti kalau bakers ataupun you all yang pernah bake before this mesti ada semua perlengkapan kan. Tapi macam now tak pernah bake selama ni. So, kita tak ada pun loyang-loyang bentuk petak ke, bentuk apa ke. So, kita pakai apa yang ada, okay? Right. Lepas dia masukkan sos bolognese, dia masukkan white sauce ni. Okay, mana sepatutnya? Right. So, kita masukkan white sauce ni. Alright. Dia benda ni memang first time nak buat semalam. Okay, honest. To be honest, semalam baru kita start buat. Sebab lepas kita tahu benda ni senang nak buat, okay, so kita try buat. Memang betul. Memang senang sangat buat benda ni. Okay, ratakan sos putih dalam ni. Okay, ratakan. Lepas tu, kita letak parmesan cheese kita yang kita dah grated earlier, okay? Tabur je atas dia. Alright. So, tabur. Okay. And then, ulang balik proses yang sama. Masukkan paper pula. Sheet apa nama? Lasagna sheet kat sini. Okay. So, mana ruang yang tak cukup tu kita patahkan dia. Kita penuhkan ruang dia je. Okay. Alright. And then, kita go back dengan sos bolognese macam ni. Alright. So, kita akan ulang buat benda ni sampai dia habis lah. Okay. Sampai maksimum korang punya ni, okay? Alright, dekat sini dia ada cakap. Sekejap lagi nasihatkan, okay? Dekat sini dia ada cakap. Dia akan cakap cover base baking dengan apa dulu. And next, dia ajar lagi. So, letak pula baking sheet lagi. Place a layer of dried lasagna pasta sheet tu kan. Lepas tu dia suruh letakkan cover with another layer of bolognese sauce. Nampak? One by one dia ajar kita. So, daripada kita zero, tak pernah buat pun, tak ada masalah. Kat sini macam cikgu kita, okay? Dia ajar. And then dia suruh letak lagi white. Okay, berlapis-lapis sampai siap. Okay, so now finish up the layer by letakkan butter. Okay, so kita akan sambung buat benda ni. Tapi sekarang ni kita boleh nak akan siapkan kat sini. So dalam masa yang sama kita boleh pass to Chef Queen. Ke Zura ya, Zura. Oh, sorry, ke Zura. Sorry Zura. Okay, so tadi dah whip. Okay. Yang senangnya kalau kita guna Thermomix ni,
dan juga resipi dalam cookie dough dia dah ada timing dah kan. So kita tak perlu risaulah kita punya egg white ni tak jadi dia punya ni. Tapi masa dulu sebelum ni saya pernah guna stand mixer tu, kita kena selalu tengok kita tak boleh kurang ataupun kita tak boleh ter-overweight. Kalau kita ter-overweight nanti tak jadi juga. Okay, so memang dengan Thermomix ni kita akan lebih efisien lah. Okay, cuma tipsnya bowl mesti kering. Okay, tu yang pertama, yang macam mengajar kelas pula kan. Bowl mesti kering. Yang kedua, waktu kita nak asingkan telur putih dengan telur kuning tu, jangan bagi setitik pun telur kuning tu masuk dalam telur putih. Kalau tak memang tak jadi, fail lah username ni. Okay. So dah jadi macam ni. Kita remove butterfly wings dulu Okay, so you akan dapat macam ni lah. Okay, so sekarang apa yang dia suruh buat, tak tahu kan nak buat apa, dia ajar tak apa Thermomix ajar kita. Kita akan masukkan sedikit demi sedikit, 1/3 dulu egg white ni dalam kita punya egg yolk punya mixture. Okay, so saya tak masukkan dalam bekas lain lah, saya guna bekas ni saja. Okay, yang ni yang tadi lah, yang first adunan kita, nampak tak? Alright, saya takut. Alright, so sekarang kita nak adun je lah. Jadi kita masukkan 1/3 dulu. Masukkan sikit-sikit Kalau masukkan banyak-banyak nanti susah nak sebatikan. Okay, bila dah masuk dia kena kacau. Dia kena lightly, maksudnya gently fold. Maksudnya you tak boleh kacau tu, tak boleh sebab dia sensitif sebab kita tak nak nanti tekstur dia tu tak jadi. Okay. So siapa kata Thermomix ni bila masak tu tak ada air tangan? Tak ni I buat dengan tangan tau, bukan dia Thermomix kacau. Okay, so kalau kita masak manual pun sama juga Kalau kita masak, kalau certain orang ni dia tak sukalah Thermomix ni sebab dia kata Duk asyik kena guna cookie dough tu tak best kan. Dia nak resepi dia yang turun-temurun tu. So you jangan risau, boleh guna resepi sendiri. Masak ikut cita rasa masing-masing, ikut resepi sendiri. Tapi Thermomix ni akan mudahkan kita lah. Okay, waktu tumis 5 minit, you boleh buat kerja lain. Tak hangus takkan hangus. Dan bila time dia nak masak, contohnya ayam 15 minit. 15 minit you tak payah duduk tercongak, tak payah Kita boleh pergi buat kerja lain dulu and then Thermomix akan tolong kita. So itu memang sangat memudahkan. Okay, so dah sebati dalam ni, saya masukkan lagi. Best kalau ada 2 bowl ni. So jangan lepaskan peluang keemasan ini. Okay, you boleh contact you punya advisor untuk dapat nak tahu macam mana caranya kita boleh dapat second bowl. Okay, 55% memang murah lah. Saya pun nak contact juga advisor saya. Saya advisor awak. Saya memang hari-hari contact advisor saya. Alright. Okay, nampak dah sebati sikit. Full dekat bahagian bawah sekali sebab nanti bahagian bawah dia tu dia akan macam tak rata. Alright. So kita buat 3 kali lebih kurang 3 kali lah. 1/3, 1/3, 1/3 Okay, so ingat jangan kacau. Jangan kacau. Orang kata kuat-kuat. Kena gently fold. Macam pandai je kan. Saya pun pandai sebab baca kat sini lah. Cookie dough yang cakap, yang ajar saya. Sebelum ni saya pun tak tahu juga. Okay, memang ambil masa sikit lah. Sebab kita nak betul-betul sebati. Okay, bowl yang second ni, sekejap lagi saya dah boleh pre-clean. Best. Biasa semua orang dah tahu dah kan, kalau Thermomix ni dia boleh pre-clean. So actually waktu ni pun saya boleh pre-clean juga. Tapi nanti suara saya jadi tak dengar. So nanti bukannya saya pre-clean. Okay. Sekejap sikit lagi. Dia macam ni lah, dia akan jadi macam ni. Okay, so sekarang tadi kita dah prepare dah baking tin kita. Oven pun dah panas. Jangan lupa kena panaskan oven dulu. Sama jugalah kalau kita buat kek lain ke, kita buat roti
roti ke, kita kena panaskan oven dulu. Okay, jangan tiba-tiba oven tu masih sejuk on terus masuk. Nanti you set 15 minit, lepas tu duk complain kan, kek tak masak. Padahal kita yang salah kan. So ikut betul-betul. Alright, so dah sebati, dah cantik macam ni. Nampak tak? Alright, so sekarang kita akan masukkan dalam baking tin. Saya ambil. Okay, kenapa ada lagi satu yang kat luar ni? Kita akan masukkan dalam baking tin yang ni. Yang ni nanti kita nak masak dia ataupun kita nak bake dia dalam water bath. So kita akan masukkan air panas dalam baking tin yang lebih besar. Okay, so saya akan tuang. Okay, kalau ada bubble-bubble ke kat atas ni, you all macam pop dia bagi dia cantik lah. Alright. Okay, so tengok kat sini. Dah siap. Oh itu. Alright, dia suruh masukkan lebih kurang 3 cm boiling water. So kita kena guna air panas. Okay. Okay, so saya ambil air panas. Kalau tak 3 cm pun tak apa. Jangan melepasi aluminium foil tadi. Kan kita balut tadi dengan aluminium foil. So jangan lebih. So nanti air tu akan masuk dalam bowl. Dalam kita punya kek kita. Okay, cukup dah tu. So, dengan berhati-hati kita masukkan air panas. Jangan sampai masuk dalam kek kita tau. Okay, tengok betul. Pastikan, okay, kalau banyak lagi tu bolehlah kita tambah sikit lagi. Okay, so make sure aluminium foil ni betul-betul cover kita punya base. Okay, so sekarang saya akan bakar dalam oven. Tadi suhunya adalah 150 darjah Celsius selama 1 jam 10 minit. So, tu saja. Saya pass back to Elina. Nanti saya akan tunjuk hasil. Hello. Okay. So sebelum kita pass dekat semua chef dah tengok kita punya makanan-makanan kan, the results of the steps just now. Kita go through sikit apa yang kita belajar hari ni. So hari ni kita dah tunjuk semua benefit Thermomix. Sangat cepat dan senang. Lagi cepat dan senang kalau ada 2 bowl kan. Lepas tu everyone can cook. Sebab kita ada Cookido, kalau tak tahu masak, senang saja. Cookido cakap buat apa? Next. Lepas tu healthy, kita boleh adjust kita punya gula, kita boleh buat kita punya own chicken stock, vegetable stock, semua tu boleh buat sendiri. Lepas tu auto cooking, auto washing. So tadi Nang cakap pasal sous vide method, slow cook, semua tu itu auto cooking. Lepas tu auto washing senang. Yang tu paling best kita suka sebab hanya letak air setengah daripada mixing bowl tu, letak sikit sunlight, lepas tu kita putar je. Lepas tu dia akan basuh sendiri, kita tak payah basuh. Tu best kan. Lepas kita pun tunjuk yang kita tak payah masak dekat depan kuali ada asap-asap semua tadi masak dekat luar, dia kat dining room, saya kat dining room, kat mana-mana pun boleh. Sebab tak ada cooking fumes tu. Okay, so it's healthy also. Lepas tu kita dah tunjuk banyak fungsi-fungsi Thermomix ni, lebih daripada 20 yang tadi chef-chef kita dah explain kan. So memang sangat berbaloi beli Thermomix ni. Jadi apa offer kita sekarang? Kalau beli sekarang dapat thermoserver ni yang best ni. Ada yang chef-chef kita guna tadi kan. Lawa betul. Ini memang favourite lah. Ini memang saya guna untuk letak nasi, letak lauk semua tiap-tiap hari memang guna ni. Ni 2.2 liter thermoserver. Ini kita punya offer sekarang. Lepas tu kalau beli sebelum 31 Ogos dapat extended warranty 3 bulan.
on top of 2 tahun yang kita dapat. Itu hanya sampai 31 Ogos. Dan kalau beli dalam minggu hari Minggu ni boleh dapat Thermomix dalam beberapa minggu saja, 9 September. Okay, sebab sebelum ni memang kita ada masalah shipping sikit sebab up to MCO semua tu kena follow SOP, jadi memang ada masalah shipment. Tapi sekarang offer boleh dapat cepat 9 September. Dan lagi satu offer, kalau kita refer siapa-siapa untuk beli Thermomix dekat advisor kita, kita boleh beli second bowl untuk hanya RM698. 55% diskaun. Harga sebelumnya RM1,500 dapat sekali dengan simmering basket. Okay, memang semua nak betul second mixing bowl ni memang best. Okay, dulu saya dapat, saya beli second mixing bowl memang saya happy lah. Okay, kalau nak second Thermomix, join kita as an advisor. Tak payah, jangan beli. Okay, join kita as advisor. Okay, kalau beli full price, on top of semua ni, kalau beli cash full price, company bagi extra cookbook. Boleh pilih antara dua ni tadi saya cakapkan. Kalau nak beli installment pun boleh, credit card boleh, debit card boleh. Credit card boleh full installment, debit card kena deposit RM2,988 dan RM4,000 kita convert jadi installment. Itu pun credit card pun boleh guna. Okay, jadi semua boleh, macam-macam cara lah untuk dapatkan Thermomix ni. Semua 0% interest, sangat berbaloi. Okay, jadi kita dapat semua ni tadi, aksesori yang Elina cerita tadi. Semua dapat, lepas tu dapat juga cookbook, basic cookbook ni sekali tadi Elina ceritakan. On top of that, dapat VIP cooking class. Every week kita ada 3-4 kelas hari Sabtu dengan hari Ahad. Boleh join. Kalau tak ada MCO, kadang-kadang kita ada cooking class juga dekat kita punya HQ. Kalau dah tak ada COVID, nantilah. Lepas tu free delivery, tak payah pay extra untuk delivery, kita use courier. And dapat access to online recipe community, bukan Cookido saja, online recipe community ni di mana pengguna-pengguna Thermomix uploadkan kita punya own recipe, jadi kita boleh access tu juga. Itu banyak resipi-resipi lokal lah kat dalam. Lepas tu ada free unboxing service untuk yang baru dapat Thermomix tu. Esok kita ada unboxing session, kita buat 2 minggu sekali via Zoom. So, kalau antara 2 minggu ni boleh tengok recording kita. Kalau tak ada MCO, memang advisor sendiri akan datang buat unboxing untuk kita punya customer. Saya suka selalu kalau buat unboxing untuk customer. And dapat personalized advisor service. Memang you punya advisor akan tolong you daripada dapat Thermomix ni sampai guna. Lepas tu kalau beli daripada tim kita ada lebih 400 advisors, paling besar di Malaysia. So kalau you beli daripada tim Dynamix, boleh masuk dalam Telegram group kita. Ada lebih 1,000 orang dekat dalam tu. Ada masalah bila meroti pukul 12 pagi, ada je yang akan tolong. Jadi bukan advisor you saja yang akan tolong. Semua advisor dalam tim kami akan tolong juga. Dan kita juga ada group Telegram untuk resepi yang popular, manual semua, kita dah ada dalam satu group Telegram tu. You pun dapat akses untuk tu. Okay? Dan dapat 2 years warranty macam saya cakap tadi, tambah 3 bulan kalau beli sebelum 31 Ogos. Okay. And kalau join kita jadi advisor, dapat apa saya cakap tadi? Dapat apa? Free second Thermomix. Itu sebab banyak advisor ada 2 Thermomix macam Queenie tadi kan. Sebab dapat free. Kalau bayar RM268 sahaja, dapat macam-macam. Dapat ni, kita punya apron ni RM120. Okay, apron ni dapat sekali. Lepas tu, dapat bag besar ni. Okay, bag Thermomix ni. Lepas tu dapat Thermomat ni yang semua orang paling suka. RM160 kalau beli macam tu saja dekat website. Jadi dapat ni juga dalam 268 tu. Ini boleh masuk dalam oven ya, tak payah pakai baking paper. Very high quality silicone, best ni. Ini memang semua punya favorite. Lepas tu dapat juga folder ni. Ni boleh print you punya resepi manual Thermomix, boleh print letak kat dalam ni. Lepas tu dapat flip chart ni sekali. Okay? Jadi semua ni bernilai RM700 lebih.
tapi you bayar RM268 saja untuk jadi advisor. Okay, lepas tu dapat free Thermomix. Jadi kalau nak join, tanya dia punya advisor macam mana nak join. Senang saja, senang-senang. Okay? Okay, dengan tu saya nak pass lah dekat chef-chef kita supaya dia boleh tunjuk kita dia orang punya masakan-masakan hari ni. Boleh kita pergi ke Queen? Hai. Okey, nak tunjuk dah siap dah semua. Dinner is ready. Okay. So, kita tunjuk ni. Okay. So, saya gunakan thermos server ni. Sangat berguna. Okay, untuk simpan. Ni nasi. Okay. So, tadi kita dah buat kulit lemon dengan ketumbar tu. Okay, just tabur je dekat nasi ya. Kemudian nak tunjuk kat you all. Ni sos. Okay, nampak tak sos? Okay. Sedap sangat sos dia. The final product, okay nak tunjuk Tada! Dah siap dah. Okay, so salmon with Hollandaise sauce with broccoli and carrots. Okay, so pass to next chef. Okay, hi. Alright, so korang punya lasagna masuk dalam oven, bakar dalam suhu 180, okay? Selama 3 hingga 40 minit, okay? So nanti korang akan dapat lasagna yang sangat sedap. Memang kena try resepi ni, okay? Bye. Okay, so ni I punya cheesecake. Okay, kalau dekat atas ni kita nak topping gula ni, kita guna, kita guna icing sugar. So masuk dalam, I masuk napkin macam ni je. Lepas tu kita slowly kita tap je supaya dia cantik lah kita punya ni kan. Okay, so dah siap pun. I punya yang tadi masih nak bakar, ni saya buat pagi tadi. Okay. Yang ni kalau you nak beli besar macam ni harga sangat mahal kalau kat kedai. Kalau kat Sushi King tu yang kecil besar ni je kan, yang sekali hadap sekali ngap je tu pun dah RM5. Tapi yang ni kalau rumah kita boleh guna ingredient kita sendiri yang memang tak ada preservative. So inilah dia Japanese cotton cheesecake. Okay, thank you. Okay, terima kasih semua. Dapatkan 2 bowl. Okay, tanya advisor macam mana dapatkan 2 bowl. Thank you, terima kasih. Bye.